أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا رحمن الرحيم ربي يسير ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjaga syukur pada Allah SWT di petang yang barak ini sementara kami menunggu waktu fardu maghrib. Saya nak kongsikan berhubung dengan kitab Zainul Talib, iaitu susunan pengambilan daripada kitab Mutla'ah Badrin, berhubung dengan solat Jumaat, sembahyang Jumaat. Hukum sembahyang Jumaat. Apa yang dimaksudkan dengan sembahyang Jumaat? Sembahyang Jumaat ialah sembahyang 2 rakaat yang dilakukan berjamaah dalam waktu zuhur dan pada hari Jumaat sebagai ganti sembahyang zuhur. Itu sembahyang Jumaat. Banyak persoalan hukum. Apa hukum sembahyang Jumaat? Hukumnya adalah fardu ain, dia bukan fardu kifayah. Hukumnya fardu ain, iaitu wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang lelaki yang cukup syarat. Lelaki yang cukup syarat. Dia memayis, belum lagi gerakan wajib. Kalau memayis perempuan tak diwajibkan. Ini untuk lelaki yang sempurna akil balik, cukup syarat. Apa hukum sembahyang Jumaat dari segi tempat tinggal? Ya, hukum sembahyang Jumaat dari segi tempat tinggal seseorang itu adalah berlainan seperti berikut. Pertama, orang mustautin, iaitu orang yang tinggal tetap, ya, orang yang tinggal tetap di tempat tersebut, didirikan sembahyang Jumaat itu adalah fardu ain ke atasnya menunaikan sembahyang Jumaat, dan ia termasuklah dalam bilangan 40 orang ahli Jumaat. Ya, orang mukim, iaitu orang yang tinggal di sesuatu tempat buat sementara. Buat sementara itu mukim. Berbeza dengan mustautin. Mustautin dia dah buat rumah situ, ya, kira, ya, bercucuk tanam situ, berkeluarga di situ. Dia tetap duduk situ. Ya. Sementara yang dikatakan mukim, iaitu sementara orang yang adalah fardu ain ke atasnya menunaikan sembahyang Jumaat, tetapi ia tidak termasuk dalam bilangan 40 orang ahli Jumaat. Jadi kena fahamlah. Dia fardu ain juga, tapi dia tidak termasuk. Yang mustautin saja yang cukup 40 orang. Orang musafir, iaitu orang yang di dalam perjalanan yang jauh, adalah tidak wajib ke atasnya menunaikan sembahyang Jumaat, tetapi sunat ia bersembahyang Jumaat. Dan jika ia menunaikan sembahyang Jumaat, maka tidaklah wajib lagi ke atasnya sembahyang fardu zuhur pada hari Jumaat tersebut. Dan tidak termasuk dalam bilangan 40 ahli Jumaat. Itu berbeza, ya. Syarat wajib Jumaat. Kita masuk syarat wajib Jumaat. Soalannya, berapa syarat-syarat yang diwajibkan untuk ia melaksanakan sembahyang Jumaat? Syarat-syarat wajib Jumaat ada 7 perkara. Ya, syarat orang tu wajib menunaikan sembahyang Jumaat ada 7 perkara. Pertama, ia Islam. Tidak wajib ke atas orang kafir. Pertama, dia Islam. Yang keduanya laki-laki, perempuan tak, laki-laki. Ya, keduanya lelaki. Tidak ke atas perempuan, tetapi jika perempuan nak menunaikan sembahyang Jumaat, maka sah sembahyangnya dan tidak lagi wajib ke atasnya sembahyang fardu zuhur.
tersebut. Kalau dia nak ikut, ada juga masjid perempuan, ya, perempuan lama-lama lah. Kita tak boleh lah sebut perempuan tua, ya tak? Perempuan lama-lama, orang lama 60 tahun ke atas dia, dia tak fikir apa dia, duduk-duduk, ya, pergi sembahyang Jumaat ikut suami dia, ya tak? Sudah dididik oleh suami. Nanti kalau suami pun tak ada pun, dia pergi sorang-sorang, ya. Ni sekarang itu, ya. Maknanya perempuan baginya diharuskan, tetapi tidaklah menjadi fardu ain bagi dia walaupun dia mustautin. Yang ketiganya baligh. Baligh yang tidak wajib ke atas kanak-kanak yang belum baligh, tetapi jika kanak-kanak mumayyiz menunaikan sembahyang Jumaat, maka sah sembahyangnya. Maknanya tidak dituntutlah di sebelum, kalau belum balik dia masih mumayyiz. Tapi kalau dia nak pergi sembahyang Jumaat, sah. Ya, mumayyiz beraya antara. Mumayyiz ni orang dapat membezakan antara buruk dan baik. Ini mumayyiz. Tapi beza dengan akil balik ni memang diperlukanlah. Yang keempatnya berakal. Tidak wajib ke atas orang yang tidak berakal, seperti orang gila, orang pitam, orang pengsan, ataupun sebagainya. Dekat solat Jumaat dia pengsan, itu tak wajib bagi dia, dia pengsan. Macam mana nak suruh Jumaat? Maka tidak jadi masalah bagi dia. Ataupun dia pitam, nak pergi sembahyang Jumaat, dia rasa Allah, tengok berpusing tengok katai, kata-kata kita dia, darah tinggi yang naik, berpusing. Kalau hampir-hampir pitam, maka taklah. Yang kelima, mustautin atau mukim tidak wajib ke atas orang musafir. Orang mustautin adalah wajib bagi dia. Maknanya kalau dia mustautin, maknanya kalau dia bermukim pun wajib atasnya, tapi tidaklah termasuk bilangan tadi, bilangan yang syarat 40 orang. 40 orang tu mesti orang yang mustautin. Di rumahnya situ, dia tak sewa rumah, dia memang lahir di situ, anak beranak semua di situ, ya. Cucu cicit keluar di situ. Tu ataupun dia dah membeli rumah tu, tak pindah bandar lah tu. Segi, ya. Itu namanya mustautin. Yang keenamnya tidak uzur, tidak wajib ke atas orang yang sakit ataupun orang tua, ya, sesuatu halangan seperti takut di atas keselamatan nyawanya atau hartanya. Atau sekarang PKPB. Ini salah satu termasuk golongan dikatakan uzur. Ya, memang kerajaan tak dibenarkan untuk pergi sembahyang Jumaat. Dibenarkan hanya misalnya untuk 20 orang saja. Misalnya contoh, 20 orang saja. Ya. Tapi orang yang tak pergi itu, tak dapat pergi itu, tak apa. Memang tak boleh, nak kata macam mana. Tapi kalau nak ada bursa, ya, macam di Masjid Usama bin Zaid ni, ada yang pergi daripada tempat lain datang. Misalnya tempat dia tak ada, dia bursa, sanggup. Dia naik kereta jauh-jauh, ya, berusaha nak sembahyang Jumaat. Orang dah biasa sembahyang Jumaat ni, kadang-kadang tiap hari Jumaat dia bergelabah tau, hatinya, ya. Kalau kecuali orang tak kisah langat, sembahyang pun tak kisah, semua tak kisah, Jumaat lagi tak kisah, itu lain cerita. Ini orang yang hatinya tertambat dengan masjid, jiwanya tertambat dengan laungan azan. Dengar azan dia pergi, doa azan dia pergi. Dia tak fikir apa, hatinya tulus kerana Allah Ta'ala itu, ya. Merdeka, tidak wajib kata hamba abdi, orang merdeka. Itu syarat, okey? Syarat wajib bagi menunaikan sembahyang Jumaat. Ada semuanya, ya. Ada 5, 6, 7, 8 syarat. Okey, syarat sah sembahyang Jumaat. Kita masuk. Berapa perkara syarat yang membolehkannya sahnya sembahyang Jumaat. Syarat-syarat sah Jumaat itu ada 6 perkara. 6 perkara. Apa dia? Pertama, hendaklah Jumaat didirikan di dalam waktu zuhur. Jangan waktu maghrib, tak ada waktu isyak, waktu subuh tak ada. Dia waktu zuhur aja. Solat Jumaat.
Yang kedua, hendaklah Jumaat didirikan dalam kawasan tempat kediaman orang yang mendirikan Jumaat. Mana kawasan? Mana kawasan? Kalau di Wan Sebaju ni, seksyen 1 ada, seksyen 2 di kawasan ni adalah ramai jemaah untuk sembahyang Jumaat. Ya lah, kawasan taman, ya, kawasan apa? Perumahan atau kawasan yang ada diadakan dibolehkan ada rumah sembahyang Jumaat ataupun surau Jumaat. Ya, kalau tak ada masjid ada surau Jumaat. Yang ketiga, jangan didahului atau sertai oleh takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat yang lain di dalam tempat kawasan itu. Maknanya tidak adalah sembahyang Jumaat itu mesti ada satu waktu sama, zuhur, waktu zuhur semua. Jangan apa waktu zuhur nanti ada waktu asar, tak ada. Dia satu waktu aja waktu zuhur, ya. Jangan didahului atau disertai oleh takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat yang lain di dalam tempat kawasan itu. Tidak ada. Ya, satu tu je lah kawasan tu. Yang keenamnya, hendaklah Jumaat itu, ya. Yang keempatnya adalah Jumaat itu didirikan dengan berjamaah. Ya, berjamaah. Dia tak ada sembahyang dua sorang-sorang. Dia ada khutbahnya, ada khatibnya, ada bilalnya. Ya tak? Dia mengikut syarat yang ditentukan boleh sembahyang Jumaat. Dia adakan khatib dulu sembahyang, iaitu baca khutbah, barulah sembahyang Jumaat. Yang kelimanya, hendaklah jamaah itu tidak kurang daripada 40 orang ahli Jumaat yang bermustautin, baru diterima. Ya, di syarat sah sembahyang Jumaat ini, ya, saya baca dalam kitab ini. Syarat sah sembahyang Jumaat itu hendaklah jamaah yang ada di kawasan itu yang bermustautin, ahli Jumaat yang bermustautin. Yang tadi yang tak boleh apa? Musafir tak boleh, mukim tak boleh. Tu mustautin, penduduk tetap situ. Memang dia rumahnya situ, sampai anak beranak pun situ, sampai keturunan pun situ. Ini namanya mustautin, tak pindah-pindah. Yang keenamnya, 2 khutbah sebelum sembahyang. Apa 2 khutbah? Khutbah pertama, ya. Khutbah kedua, iaitu mengikut rukun-rukun yang tertentu dalam khutbah tersebut. Ya, jadi kita ada persoalan. Macam mana? Orang tanya, sembahyang Jumaat sekarang ini, ya, kita tengok dalam kitab-kitab yang lain itu dinamakan apa? Dinamakan khilafiyah, pandangan. Khilafiyah, kalau kita mendirikan di kawasan tersebut, maka dikehendaki kalau mustautin 40 orang. Tapi disebabkan dinamakan masa ini dinamakan masa yang dibenarkan, kita hanya dibenarkan sembahyang Jumaat, tetapi ahli masjid, jawatan kuasa, imam kena faham. Sebab itu kena baca dalam kitab Fathul Qorib ada, dalam Muta'abbadin ada, kerana dinamakan syarat sah sembahyang Jumaat. Apa caranya? Setelah dia selesai membaca khatib, menteri yang mimbar, sembahyang Jumaat, maka habis salam bangun lagi dengan menambah sembahyang 4 rakaat bayang fardu zuhur untuk menampung. Itu khilafiyah. Apa yang dimaksudkan ini? Hendaklah Jumaat itu didirikan dalam waktu zuhur. Apa yang dimaksudkan hendaklah Jumaat itu didirikan dalam waktu zuhur? Sembahyang Jumaat itu yang terkandung di dalamnya 2 khutbah dan 2 rakaat sembahyang Jumaat hendaklah sempurna kesemuanya ditunaikan di dalam waktu zuhur. Apa hukumnya? Jika waktu telah sempit sehingga tidak boleh sempurna ditunaikan sembahyang Jumaat itu semuanya di dalam waktu zuhur, misalnya sesudah dikira-kira bahawa 2 khutbah dan 1 rakaat Jumaat boleh sempat di dalam waktu zuhur dan 1 rakaat lagi di dalam waktu asar, itu waktu kesempitan. Kita di Malaysia ni tak ada masalah, ya tak? Di waktu kesempitan. Waktu yang dilakukan
sembahyang zuhur dengan tidak sembahyang zuhur bukan dengan niat sembahyang Jumaat. Faham dia? Wajib dilakukan sembahyang zuhur dengan niat sembahyang zuhur, bukan dengan niat sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia dikira-kira 2 khutbah, 1-2 rakaat Jumaat, boleh. Sempat di dalam waktu zuhur dan 1 rakaat lagi di dalam waktu asar, wajib dilakukan sembahyang zuhur dengan niat sembahyang zuhur, bukan dengan sembahyang Jumaat itu. Kalau dia kesempitan waktu. Apa hukumnya? Jika habis waktu zuhur dengan yakin atau zon, atau tidak cukup syarat syah sembahyang seperti bilangan ahli Jumaat kurang daripada 40 kerana ia berhadas, sedangkan mereka dalam menunaikan sembahyang Jumaat, wajib mereka meneruskan sembahyang itu dengan sempurna sembahyang zuhur dengan tidak berkehendak kepada niat sembahyang zuhur. Ada. Ini macam kalau tak cukup, ini baru timbul dah. Apa hukumnya jika habis waktu zuhur dengan yakin atau zon, atau tidak cukup syarat sah sembahyang Jumaat, seperti bilangan ahli Jumaat kurang daripada 40 kerana yang berhadas, sedangkan mereka dalam menunaikan sembahyang Jumaat, wajib mereka meneruskan sembahyang itu dengan sempurnakan sembahyang zuhur dengan tidak berkehendak kepada niat sembahyang zuhur. Maknanya tunaikan dulu sembahyang Jumaat, okey, sampai khutbah selesai, bantu sembahyang Jumaat 2 rakaat, kemudian habis salam bangun tambah sembahyang zuhur 4 rakaat untuk menampung bagi sembahyang Jumaat tersebut. Apa hukumnya jika syak wajib zuhur telah habis, sedangkan mereka dalam menunaikan sembahyang Jumaat, wajib mereka sempurnakan sembahyang Jumaat. Ini kena faham ni benda-benda soalan-soalan ni. Apa hukumnya jika syak dalam dia waktu zuhur, betulkah ada zuhur lagi ke atau dah, ya, telah habis, sedangkan mereka dalam menunaikan sembahyang Jumaat, wajib mereka sempurnakan sembahyang Jumaat itu. Wajib sempurnakan juga terus sembahyang Jumaat pada waktu syak. Ya. Tapi sekarang ni jam dah cukup, TV ada, radio ada, semua ini istilahnya kita kena jadi orang yang ijtihad. Kita kalau boleh, kita tak boleh iktikad. Apa ni? Taklid saja. Tak boleh. Orang kata ni kita cari. Sebab itu peranan, ya, peranan imam, peranan jawatan kuasa masjid, kerana melupuri benda-benda macam ni. Ya, pihak Kementerian Agama membenarkan untuk kita sembahyang Jumaat, dibenarkan dalam keadaan, sekarang ni kita ni dimakan, bukan dinamakan darurah, masih dalam keadaan PKP, iaitu berjaga-jaga, ikut SOP yang ada, jaga-jaga. Jadi kita tak tersak, jangan habis sembahyang Jumaat, selesai semua khutbah apa tu, sembahyang Jumaat kita bangun lagi 4, buatlah 4 rakaat sembahyang waktu zuhur. Ini untuk mentamkan sembahyang tu. Ni, ya. Bagi inilah perlu kita faham. Hendaklah Jumaat didirikan dalam kawasan tempat kediaman orang-orang yang mendirikan solat Jumaat, iaitu orang yang mustautin. Apa yang dimaksudkan dengan hendaklah Jumaat didirikan dalam kawasan tempat kediaman orang-orang yang mendirikan Jumaat? Wajib Jumaat itu didirikan dalam kawasan tempat kediaman orang-orang yang mendirikan Jumaat itu. Kawasan tempat kediaman itu terkandunglah di dalamnya bangunan-bangunan rumah yang didirikan, sama ada daripada batu, daripada kayu, daripada tanah atau sebagainya. Dan bangunan-bangunan itu adalah tempat tinggal orang-orang yang mendirikan Jumaat. Mana tak kira lah, sama ada duduk di rumah batu, rumah besar, rumah kecil, rumah setinggan, tak kisah. Tapi dia ahli memang duduk di situ, memang bermustautin. Adakah sah sembahyang Jumaat itu didirikan di padang? Sah, selagi padang itu berada dalam kawasan tempat kediaman ahli-ahli Jumaat. Masih tak cukup, pasang kemah.
Tu. Ataupun tak ada masjid lagi, pasang kemah. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah, mendirikan masjid sementara itu. Tu didirikan dengan kurma, batang kurma, kayu kurma, daun kurma, ya. Itu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendirikan, iaitu tempat yang namanya Masjid Quba. Dulu ya dia. Apa hukum jika sembahyang Jumaat itu didirikan di luar negeri, di luar dari kawasan tempat kediaman ahli Jumaat? Tidak sah. Tempat lain. Tidak sah didirikan sembahyang Jumaat. Apa hukumnya jika didirikan Jumaat dalam satu kawasan, ada bangunan-bangunan tempat kediaman, tetapi hanya didiami pada musim sejuk saja dan musim panas saja. Penduduk-penduduk itu berpindah ke tempat lain, atau mereka mendiaminya semasa bertanam padi, tetapi selepas menunai mereka berpindah balik, maka tidak sah. Itu sementara namanya. Tidak sah didirikan sembahyang Jumaat. Itu sembahyang berjamaah boleh. Berjamaah, bukan Jumaat. Ya. Apa hukumnya jika ahli khiyam, ya? Ahli khiyam ni orang-orang Arab yang suka berpindah randah dari satu tempat ke tempat lain, mendirikan Jumaat tempat tinggal mereka. Tidak sah juga. Kejap duduk sini, kejap duduk sini. Dia tak mustautin. Ini tidak sah juga. Tidak sah Jumaat mereka, kerana kawasan mereka itu bukan tempat kediaman yang sebenarnya. Bahkan kelakuan mereka itu seperti orang musafir, berpindah sana berpindah sini. Binaan tak tak sempurna seperti tempat tinggal orang mustautin, tidak sama. Tetapi jika mereka itu mendengar azan Jumaat daripada tempat Jumaat didirikan, maka wajib mereka itu pergi ke tempat sembahyang Jumaat pada tempat Jumaat yang didirikan itu. Jangan kita buat sendiri. Kalau kita terdengar azan dilaungkan, ayyana solat, kita pergi. Mana tu ya? Baik, tu. Jangan didahului atau disertai oleh takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat yang lain dalam tempat kawasan itu. Tak bolehlah satu kawasan itu sampai 2-3 masjid. Untuk cuma satu-satunya. Macam sini kawasan satu. Kecuali penduduk tu padat, ramai. Macam di sini bercontoh di Masjid Usama bin Zaid di atas bukit. Kemudian di taman-taman itu padat, ramai penduduknya. Boleh juga. Kerana kalau untuk masjid semua tak cukup. Tu boleh. Disebabkan penduduknya padat yang bermustautin. Jadi bukan maknanya tak boleh, jadi bolehkan. Dengan sebab padatnya penduduk, mana tak cukup saja. Ada masjid tak cukup, sampaikan ada mengadakan apa? Taman tu mengadakan apa? Surau Jumaat. Itu boleh. Ini yang diluluskan lah. Yang dikaji oleh pihak Kementerian Awal Agama, ditengok penduduknya padat kalau semua, ataupun disebabkan penduduk yang mustautin itu sudah uzur dia hanya boleh dekat-dekat pergi masjid. Nak naik tinggi jauh ada asbab-asbab lah. Ada asbab-asbab ada. Apa yang dimaksudkan dengan jangan didahului atau disertai oleh takbiratul ihram bagi sembahyang Jumaat yang lain dalam tempat kawasan itu juga. Sembahyang Jumaat hendaklah diadakan satu saja bagi satu kawasan, tidak harus diadakan atau 3 sembahyang Jumaat dalam satu kawasan itu, kecuali kerana sebab tertentu saja. Jika diadakan sembahyang Jumaat berbilang-bilang dalam satu kawasan itu, tidak ada sebab-sebab tertentu, maka sembahyang Jumaat itu imamnya didahulu mengangkat takbiratul ihram, itulah yang sah. Manakala sembahyang Jumaat yang lain imamnya mengangkat takbiratul ihram itu kemudian adalah tidak sah. Kalaulah ini ada sebab yang dibolehkan. Sebab apa dibolehkan di sembahyang? Mengadakan sembahyang Jumaat berdekatan berkurang.
Tapi keadaan, tengok keadaan. Ya, kalau orang itu memang dekat dengan surau tu pun dah surau Jumaat tu pun dah penuh dah. Tak ada tempat dah. Tak bersorak macam mana pun kawasan-kawasan taman. Ya, tapi tu dah cukup 40 orang, maka sah sembahyang. Orang-orang tu abul mustautin, tu sah pula sembahyangnya. Tidak masalah hal. Tak perlu dia dan tambah sembahyang fardu zuhur. Yang kita susah ni tak cukup. Jamaah ramai, tapi sebab-sebab dikhuatiri jangkitan virus, ya, virus corona atau virus COVID-19 ini misalnya umpamanya. Itu ada sebab-sebab yang dia mengharuskan boleh sembahyang berapa orang. Tapi imam kena faham, habis sembahyang Jumaat kena tak cukup 40 orang, kena mari kita buat sembahyang zuhur berjemaah untuk menampung 4 rakaat. Kita tak ke mana pun sebenarnya. Jangan pula kita, darurah tak boleh. Kita bukan dalam peperangan. Ya, kita pun memang mengikut SOP. Itu dia. Inilah ya pandangan dari kitab tersebut ya. Jadi kita jangan mengambil benda-benda yang mudah saja, tapi kita kena fikir. Kita kena rujuk dari kitab-kitab ya, Mutala'ah Badrin, kita Fathul Qorib ya, An-Natoribin. Jadi kita cari, boleh kita baru dapat ijtihadkan ganti. Ni. Apa hukumnya jika sembahyang Jumaat diadakan berbilang-bilang dalam satu kawasan dengan tidak ada sebab-sebab tertentu dan takbiratul ihram beberapa imam itu adalah bersamaan waktu mengangkatnya. Jika sembahyang Jumaat diadakan berbilang-bilang dalam satu kawasan dengan tidak ada sebab-sebab tertentu, dan takbiratul ihram beberapa imam, ya, terdengar sana sini ya Pak Imam, hampir sangat dengan penduduk yang tak ramai juga, tapi ini sebab ada masalah lain, adalah bersamaan waktu mengangkatnya, atau ada syak pada menentukan siapa-siapa yang dahulu dan siapa-siapa yang sekaliannya berhampiran ya, berhimpun pada satu tempat dan mendirikan sembahyang semula, sembahyang Jumaat dengan 2 khutbahnya. Ini jika waktu zuhur masih luas, masih ada dalam ketika itu, adalah sunat diiringi sembahyang Jumaat itu dengan sembahyang zuhur pada masalah syak tadi. Kerana ada mungkin salah satu daripada Jumaat itu terdahulu, maka sudah tentu Jumaat yang kedua kalinya itu tidak sah. Dan jika waktu zuhur sudah sempit, maka wajib ke atas sekaliannya sembahyang zuhur. Jadi kita kena faham. Maknanya kita boleh bayang ya. Inilah salah satu hukum kan. Mudah-mudahan kita dapat kongsikan sedikit. InsyaAllah kita sambung yang akan datang dalam soalan solat Jumaat. Jadi itu yang baik semua daripada Allah. Mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqouli hadza astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.